Tuhan. Assalamualaikum. Nah, jangan bising. Sudah pada lalu nih. Makan lah. Bang. Belum buka kan? أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله
وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu. Muis, handphone baru gambar goyang macam itu. Liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita menyambung kuliah. Sesekali dia goyang tapi dia berhenti, goyang berhenti. Untuk kita menyambung kuliah live online kita, digoyang balik. Untuk kita menyambung kuliah live online kita, di mana kita sedang membacakan tafsiran surah Al-Baqarah, dan kita berazam untuk menamatkan bacaan dan tafsiran surah ini sehingga habis surah, sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menamatkan
pembelajaran surah ini selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Dan bagaimana anaknya pula, ya, Abdullah ibnu Umar menamatkan surah ini selama 8 tahun. Jadi kita tak tahulah berapa lama pula, ya, tapi kita berazam untuk menamatkan surah yang disifatkan dalam bacaan tafsir kita sebelum ini, mendapat keberkatan jika kita mengambil dalam makna mewiridkan, menjadikannya sebagai wirid dan mempelajari tafsirannya. Dan rugi, kita akan menyesal, terutamanya di hari akhirat nanti, jika sekiranya kita tidak mengambil atau mempelajari surah ini. Tidak mengambil atau mempelajari surah ini. Pada pertemuan yang lalu, saya telah menerangkan, suka saya sebutkan, goyang lagi lah Miss. Suka saya sebutkan angin ke apa? Suka saya sebutkan, kelas saya ni bukan kelas tafsir, ya. Saya bukan menafsirkan Al-Quran. Ni kena faham, ya. Saya bukan menafsirkan Al-Quran. Saya cuma membaca dan mengulas tafsir, ya. Jadi kelas saya ini ialah kelas bacaan dan ulasan tafsir, ya. Saya membaca tafsiran oleh para ulama yang muktabar, yang saya terjemahkan sekadar mampu, ya. Kemudian saya ulas. Saya baca, saya ulas mana-mana yang perlu, ya. Itu saja. Jadi saya cuma membuat ulasan dari tafsiran yang diberikan oleh para ulama, tafsir yang muktabar, dan bukanlah saya yang mengulas tafsiran ini, ya. Bukanlah saya yang menafsirkan. Baik. Dalam pertemuan lalu, tuan-tuan, saya ada sebut bahawasanya tafsiran surah ini ada dua. Tafsiran tentang ayat pertama daripada surah Al-Baqarah ini, iaitu Alif Lam Mim, atau secara umum ialah seluruh tafsiran seluruh huruf-huruf yang terpotong-potong di dalam Al-Quran. Ada dua, saya kata, ya, ada dua. Yang pertama, tafsiran yang saya dah baca spesifikasinya pada pertemuan yang lalu, iaitu para ulama yang mengatakan huruf-huruf terpotong-potong ini tidak ada penafsirannya, tidak diketahui penafsirannya, tidak usah kita mempelajarinya, kita tak usah belajar tentangnya, ya. Tak payah, kita bacalah sebagaimana ia didatangkan kepada kita, ya. Baik. Malam ini saya nak pergi kepada pendapat yang kedua, di mana pendapat yang kedua mengatakan bahawa ayat-ayat huruf-huruf yang terpotong-potong ini ada tafsirannya, ya. Dan oleh kerana ada tafsirannya, maka penafsiran huruf-huruf yang terpotong-potong ini berbeza-beza pula pendapatnya di kalangan para ulama, ya, yang mengatakan bahawa huruf-huruf terpotong-potong ini boleh ditafsirkan, ya. Baik, kita bacalah spesifikasi kepada tafsiran, ya, pendapat yang kedua ini. Dan berkata sekumpulan dari kalangan ulama-ulama besar, bahkan wajib berbicara tentangnya, ya, wajib berbicara tentangnya, maknanya wajib bercakap, mencari penafsirannya, bercakap tentang penafsirannya, wajib. Kalau golongan yang pertama tadi kata tak wajib, tapi golongan ni kata wajib ditafsirkan, dicari pengajarannya, pengertiannya sebagaimana ayat-ayat yang lain. Wajib berbicara tentangnya, mencari kemanfaatan yang berada di bawahnya,
apa penafsirannya dan apakah manfaat yang boleh diambil daripada penafsiran huruf-huruf yang terpotong-potong ini, misalnya alif lam mim ini, alif lam mim ini, dan pengertian-pengertian yang boleh diambil daripadanya, wajib kita mempelajarinya. Ya, mereka, yakni para ulama ini, berselisih pendapat tentang hal itu kepada beberapa pendapat. Ya, jadi itu yang saya katakan tadi, ada perselisihan pendapat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ali juga, Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali, bahawasanya huruf-huruf yang terputus-putus di dalam Al-Quran adalah nama Allah yang agung. Ini penafsiran pertama, mengatakan huruf yang terpotong-potong ini, khususnya alif lam mim ini, pada ayat 1 surah Al-Baqarah ini, adalah terdiri daripada nama-nama Allah. Yang huruf-huruf itu mewakili setiap nama-nama Allah. Ya, kecuali, kata mereka, kami tidak mengetahui pembentukannya, penyusunannya atau darinya. Cuma tak tahulah. Maknanya tak tahu apa nama ni, nama Allah yang terbentuk oleh huruf-huruf ini tu secara sepenuhnya. Tak bolehlah nak diberitahukan. Tak tahulah semua maknanya. Ya, nanti dia akan beri contoh bawah tu, nanti kita tengok, ya. Jadi ada yang mengaitkan atau mensinonimkan huruf-huruf yang terputus-putus ini dengan nama-nama Allah. Berkata Qutub Al-Farra, berkata Qutru Al-Farra dan selain dari mereka berdua, ini adalah rujukan kepada huruf-huruf hijaiyah yang dengannya Allah beritahu kepada orang-orang Arab ketika Allah menghadapi tentangan mereka terhadap Al-Quran, bahawasanya Al-Quran itu adalah sinonim dengan huruf-huruf yang darinya dibina tutur kata mereka, menjadikan hikmah mereka lemah dalam menentang Al-Quran. Ya? Ini pendapat kedua pula. Mereka kata bahawa alif lam mim ni ialah mewakili huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ini huruf alif bata. Huruf alif bata sa jim ha sampai ya tu, tanpa ca, tanpa nya, tanpa nga, tanpa ga. Ya? Jadi kalau dah masuknya caga tu, itu bukan lagi huruf hijaiyah, itu lebih pada huruf Jawi ataupun huruf Jawa. Asalnya huruf Jawa, kemudian kita sebut sebagai Jawi. Tapi tanpa hurufnya ga, ca semua ni, dia dipanggil alif batasa ni sampai ya ni dipanggil huruf hijaiyah. Jadi alif lam mim sad, kaf ya ain sad ni adalah mewakili huruf-huruf hijaiyah ini. Nak beritahunya kepada orang Arab yang menentang Al-Quran ini, nak beritahu kepada orang Arab yang menentang Al-Quran ini bahawa huruf-huruf yang terpotong-potong ini adalah datang daripada huruf-huruf yang bermain di bibir mulut mereka. Maknanya mereka kenal huruf-huruf yang diguna dalam Al-Quran ini, mereka kenal sungguh, sebab ia datang daripada huruf-huruf yang menjadi perkataan-perkataan sebutan di bibir mulut mereka. Jadi sebab itu mereka menjadi lemah di dalam menentang Al-Quran, khususnya apabila Quran mencabar mereka. Mereka kata Quran ni Muhammad yang buat, lalu Allah cabar mereka buat satu lagi sebuku Al-Quran seperti Quran, nilai bahasanya, nilai kesusastraannya, kualitinya, literalnya, mereka tak mampu buat. Tuhan turunkan cabaran kepada satu surah sahaja, mereka tak mampu buat. Tak mampu mereka buat. Sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa yang mereka pakai, Al-Quran itu dalam bahasa yang mereka gunakan, dalam bahasa yang mereka pakai dan dalam bahasa yang mereka gunakan. Tapi mereka gagal. Walaupun di kalangan mereka ada ahli-ahli syair yang terkemuka, tapi mereka tak dapat buat, tak dapat menyediakan syair-syair mereka. Tak usah kata sebuku, seumpama sebuku Al-Quran,
satu surah, malah satu ayat pun mereka tak dapat buat sama kualiti dengan ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Jadi ini tafsiran yang kedua yang mengatakan alif lam mim lil lam mim sad lam ra kaf ayat ain sa yasin ini mewakili huruf-huruf hijaiyah untuk memberitahu kepada masyarakat Arab yang menentang Al-Quran bahawa Al-Quran ini turun dalam bahasa pertuturan mereka, yang sepatutnya mereka mengakui kelebihan Al-Quran itu. Ya, baik. Berkata Qutrub lagi, mereka lari menghindarkan diri ketika mendengar Al-Quran. Mereka tak nak bersikap terbuka. Patutnya dengarlah dulu Al-Quran itu dibacakan. Nilailah, buatlah nilai, buatlah analisa, betul ke salah. Tetapi mereka tak nak, kerana kempen dari pemimpin mereka. Kempen dari pemimpin musyrikin Quraisy. Pemimpin musyrikin Quraisy berkempen. Kalau Muhammad dan pengikut-pengikutnya datang kepada kamu, cuba membacakan Al-Quran, taklah kamu sumbat telinga kamu dengan jari kamu atau lari daripada mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu. Jangan dengar, supaya jangan terpengaruh. Sebab siapa yang dengar, mereka pasti akan merasa merasa kagum dengan Al-Quran itu. Ini yang diceritakan oleh siapa nama ni tadi? Qutrub. Mereka lari menghindarkan diri ketika mendengar Al-Quran. Maka ketika mereka mendengar, mereka tak nak dengar. Jadi bila ketika mereka dengar tu, tiba-tiba mereka dengar alif lam mim, ataupun alif lam mim sad. Mereka rasa pelik, kerana walaupun huruf-huruf itu mereka kenal, tetapi perkataan-perkataan itu ataupun apabila huruf itu disebut secara tunggal, secara terputus-putus, ia tidak pernah berlaku dalam pertuturan mereka. Ini menimbulkan tanda tanya kepada mereka. Mereka akan berhenti sejenak untuk mendengarkan. Mereka tertarik untuk mendengar. Mereka tertarik untuk mendengarkan Quran yang nak dibacakan itu. Jadi menyebut huruf-huruf ini secara terputus-putus, secara terpotong-potong, tanpa menyebutnya lengkap sebagai sebuah perkataan, adalah untuk menarik pendengaran orang-orang Quraisy supaya mahu mendengarkan Al-Quran. Jadi bila mereka tertarik, apa benda alif lam ni, apa benda kaf ha ya ain sa ni, itu menimbulkan tanda tanya. Dan mereka pun akhirnya cuba mendengar Al-Quran berikutnya yang nak disampaikan dan yang nak dibacakan. Macam dulu ada satu lagu cinta. Lagu cinta ni banyaklah. Selalunya lagu-lagu yang masyhur, terkenal di kalangan artis-artis, lagu yang popular, selalunya lagu cinta lah. Lagu cinta. Dalam banyak-banyak lagu cinta yang terkenal, ada satu lagu cinta yang juga terkenal pada masa itu. Sebab apa? Sebab dia tak buat macam lagu-lagu cinta yang lain. Kebanyakan lagu cinta dia mulakan dengan nama orang. Aziza kan? Lagu apa, Muslihah, macam-macam nama lah. Tapi dia ni dia mulakan lagu dia dengan mengeja, kan? CINTAKITA. Kalau ingatlah tu zaman saya remaja-remaja dulu tu, kan? Tiba-tiba ada satu lagu dia mengeja pula mula-mula, CINTAKITA. Popular lagu tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab permulaan lagu itu menarik perhatian. Dia mengeja. Barangkali atas dasar dan roh yang hampir samalah, Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan sebahagian surah daripada Al-Quran
terutamanya surah Al-Baqarah ini nanti ada sebabnya, kita akan tahu lepas ni kenapa surah Al-Baqarah ini antaranya kerana Tuhan nak bagi perhatian mereka supaya mereka boleh dengar seterusnya. Mereka tak jadi nak lari, mereka tak jadi nak menjauhkan diri daripada Al-Quran. Bila Nabi baca alif lam mim, mereka terkejut. Apa ni? Ni perkataan apa ni? Nak kata perkataan bukan perkataan. Dia disebut dengan secara tunggal. Mereka pun tunggu nak dengar selanjutnya. Itu tarikan, ya. Jadi bila mereka dengar alif lam mim, alif lam mim sad dan sebagainya disebut secara tunggal, mereka merasa pelik dengan ungkapan ini. Mereka merasa pelik dengan ungkapan ini semasa mereka diam mendengarkannya, sampailah kepada mereka yang serasi terakam pada pendengaran, telinga dan hujah mereka. Oleh kerana mereka tertarik dengan, kerana timbul tanda tanya oleh perkataan huruf-huruf alif lam mim ini, mereka terus mendengar. Dan bila mereka terus mendengar, tertangkaplah oleh telinga mereka ayat-ayat Al-Quran yang penuh nilai sastranya, terlalu indah bahasanya, dan memanggil hati, jiwa dan perasaan mereka untuk menilai dan menghitung kualiti Al-Quran itu. Satu golongan berkata, ini golongan lain pula, diriwayatkan bahawa pihak musyrikin ketika menghindari dari mendengar Al-Quran di Mekah, ini bukan lagi perkataan Qutru, ya. Ini cerita yang hampir sama tapi riwayat lain. Ketika pihak musyrikin menghindari dari mendengar Al-Quran di Mekah, mereka berkata, waqala allazina kafaru, mereka berkata, orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Quran wa alghaw fihi, mereka berkata, jangan dengar, jangan dengar Quran ini, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini, dan tentanglah dia, lawanlah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Ya, ini berlaku di zaman mula-mula Islam disampaikan di Mekah. Ketika Nabi dan para sahabat nak mula berceramah, yang tentunya membacakan Al-Quran, orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, terutamanya para pemuda, khususnya yang diupah, mereka menjerit bersorak-sorak supaya Al-Quran itu tidak didengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, kerana mereka takut orang ramai akan tertarik dengan Al-Quran yang dibacakan. Ya, ini mengingatkan saya pada zaman dulu. Zaman dulu ketika ceramah-ceramah diadakan di padang-padang, di celah-celah rumah dulu, ada budak-budak muda yang diupah untuk menjerit-jerit. Dululah, sekarang tak ada dah. Zaman dulu, bila ceramah dibuat oleh satu pihak, ya, dengan permit polisnya ada, apa semuanya ada, lalu ada yang upah. Ini cerita dululah, cerita lama, sejarah. Diupah untuk menjerit, bunyikan motor kuat-kuat, ngaum, jerit, sorak-sorak, supaya ceramah itu tak didengar, supaya Al-Quran yang dibaca dan ditafsir, dihurai dalam ceramah itu tidak didengar. Persis apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu cerita dululah. Hari ini tak berlaku dah. Malah yang tukang sorak tu pun dah jadi kawan dah. Jadi kawan, bersama-sama menegakkan ketuhanan Melayu dan Islam di muka bumi Malaysia ini, insya-Allah. Ya, baik. Jadi huruf-huruf yang terputus-putus ini, atau huruf-huruf yang terpotong-potong ini, al-huruful muqatta'ah dalam bahasa Arabnya, diturunkan bagi menimbulkan rasa pelik atau asing terhadap mereka, agar mereka membuka telinga mereka dan mendengar ke Al-Quran. Macam saya cakap tadi, mereka nak lari,
Mereka nak lari, tiba-tiba mereka dengar alif lam mim. Mereka apa benda ni? Mereka pun tak jadi nak lari sebab dia pelik, menimbulkan tanda tanya, jadi nak tahu. Macam rahsia drama-drama TV hari ni, tuan-tuan. Bagaimana drama-drama TV boleh mempengaruhi kita, menghabiskan masa banyak untuk tengok drama, daripada baca Quran, daripada berwirid, berzikir, solat sunat dan sebagainya. Mereka timbulkan tanda tanya. Mereka timbulkan tanda tanya. Apa akan berlaku lepas ni? Apa akan berlaku lepas ni? Itu menarik perhatian kita untuk terus duduk menyambung tengok, besok tengok, lusa, minggu depan tengok. Sebab mereka timbulkan tanda tanya. Maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf yang terpotong-potong ini menimbulkan tanda tanya pada orang-orang musyrikin Quraisy yang nak cuba lari daripada mendengarkan Al-Quran, supaya mereka jadi terus mendengarkan dan mendapat hidayah. Berkata satu jamaah, berkata pula jamaah lain dari kalangan para ulama, ia adalah huruf-huruf yang menunjukkan kata nama yang telah diambil daripadanya dan dihilangkan bakinya. Ia adalah huruf-huruf yang menunjukkan kata nama yang telah diambil daripadanya dan dihilangkan bakinya. Ini tafsiran lain pula. Dia kata huruf yang terputus-putus ini adalah menunjukkan kata nama, yang huruf tu diambil daripada kata nama tu. Yang lain dia hilangkan, dia ambil satu je daripada huruf yang terdapat pada kata nama tu. Nanti kita tengok contoh dia. Sebagaimana kata Ibnu Abbas dan selainnya, huruf alif adalah dari perkataan Allah. Ni alif lam mim ni. Ibnu Abbas misalnya dia kata apa? Ibnu Abbas di antara para ulama tafsir yang kata bahawasanya setiap huruf ni mewakili nama Allah yang tertentu. Sebab tu dia kata misalnya huruf alif dari perkataan Allah, alif lam lam ha tu, alif tu alif al daripada perkataan Allah. Huruf lam dari perkataan Jibril, jin beroya lam. Jibril lam tu. Lam tu daripada perkataan Jibril, jin beroya lam. Kalau Allah tu daripada perkataan depan, lam ni perkataan belakang, dan mim dari perkataan Muhammad. Nabi Muhammad, mim ha mim dal. Mim tu alif lam mim. Mana alif tu Allah, lam tu Jibril, dan mim tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikatakan pula, ini pendapat lain pula. Dia kata huruf alif pembukaan daripada perkataan Allah. Ini sama dengan Ibnu Abbas tadi. Alif tu dari perkataan Allah, lam pembukaan dari perkataan Latif. Lam tadi tu daripada Jibril. Ni tak. Dia kata lam tu daripada nama Allah atau sifat Allah Latif. Sifat Latif, sifat lemah lembut, halus. Sifat penyantun. Jadi alif tu sama Allah, tapi lam tu bukan daripada Jibril. Pendapat ni kata lam tu daripada sifat Allah iaitu Latif. Dan huruf mim pembukaan daripada perkataan Majid, wujud, ada atau mulia. Jadi alif tu Allah, lam tu Latif, mim tu Majid. Itu pula tafsirannya. Abu Duha meriwayatkan daripada Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang alif lam mim. Dia berkata, kalau Abu Duha ni pula dia kata apa alif lam mim ni? Kita dah jumpa dua kan. Kalau Ibnu Abbas dia kata alif tu Allah, lam tu Jibril, mim tu Muhammad. Kalau yang kedua, pendapat kedua tadi, dia kata alif tu Allah, lam tu Latif, mim tu Majid.
Yang Abu Duha ni pula dia kata apa? Alif tu ana, lam tu Allah, lam tu yang Allah. Ya, kemudian mim tu a'lamu. Anallahu a'lamu. Jadi alif tu daripada perkataan ana, lam tu daripada perkataan Allah, alif lam lam ha, kemudian a'lamu mim. Jadi anallahu a'lamu, yang maksudnya akulah Allah yang lebih mengetahui. Itu pula satu pendapat. Penafsiran alif lam mim tu berbagai versi penafsiran yang diberikan oleh golongan ulama tafsir yang mengatakan huruf-huruf terputus-putus ini ada penafsirannya. Kemudian kita ambil pula huruf alif lam ra. Ya, alif lam ra. Ada surah yang didalui oleh alif lam ra. Ya. Dia tajwid dia begini. Alif tu tak panjang sebab dia tak ada huruf mad. Jadi dibaca alif. Lam ni dia ada huruf mad. Sebab ejaan lam ni ialah lam alif mim. Lam alif. Alif tu huruf mad. Jadi setiap huruf yang dieja dengan huruf mad panjangnya 6 harakat. Jadi lam mim. Mim tu pun ada huruf mad. Mim ya mim. Jadi 6 harakat juga. Alif lam mim. Lam tu 6, mim tu 6, lam ke mim tu 2 harakat. Tapi kalau alif lam ra lain. Alif lam 6, ra 2 je. Sebab apa? Untuk mengeja huruf ra, dia tidak ada 3 huruf. Dia 2 je, ra alif hamzah. Dia ejaan dia ra. Sebenarnya ejaan dia ra, raun. Ra alif hamzah, raun. Ya, ra alif hamzah, raun. Jadi dia ada alif tu huruf mad. Tapi apa nama ni? Dia bertemu hamzah. Jadi dibaca ra saja. Sebutan dia ra je. Ya, alif lam ra, 2 harakat. Ya. Baik, alif lam ra. Apa pula ulama tafsirkan huruf alif lam ra ni tuan-tuan? Ya, iaitu salah satu tafsirnya dia kata anallahu ara. Anallahu ara. Alif tu ana, lam tu Allah, sama macam tadi, tapi ra tu ara. Ya, daripada perkataan ara. Jadi alif tu ana, lam tu Allah, ra tu ara. Maksudnya anallahu ara, akulah Allah yang maha melihat. Ara tu melihat. Alif lam ra. Dalam hati kita boleh ambil tafsiran ni. Akulah Allah yang melihat. Maknanya Allah tu maha melihat. Dia tengok apa aku buat. Yang orang nampak pun Allah nampak. Yang orang tak nampak pun Allah nampak. Itu dia. Ya, kita kena ambil pengajaran dalam hati kita sebagai contoh. Ya, baik. Kemudian berkata Zaid bin Aslam. Ia adalah nama-nama bagi surah-surah. Ia adalah nama-nama bagi surah-surah. Berkata ini pendapat lain pula. Tadi mereka kata huruf-huruf ini mewakili nama-nama Allah. Ya, tapi yang ini pula dia kata huruf-huruf ini bukan mewakili nama-nama Allah, tapi huruf ini menjadi nama-nama surah. Ya. Jadi macam surah Al-Baqarah. Ya, dia mula dengan alif lam mim. Jadi alif lam mim itu nama surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah juga boleh dipanggil dengan surah alif lam mim. Ya. Jadi surah Al-Baqarah ni ada beberapa nama, sekurang-kurangnya 2 nama. Satu dipanggil Al-Baqarah, satu lagi dipanggil Alif Lam Mim, surah Alif Lam Mim. Menurut pendapat ini, berkata Al-Kalbi, ia adalah persumpahan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang kata dia bukan nama surah, tetapi dia sumpah. Ya, Allah bersumpah dengan huruf-huruf ini.
Pendapat Al-Kalbi ni pula kata huruf yang terputus-putus ini adalah sumpah-sumpah Allah. Ia adalah persumpahan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakannya dan memberikan kelebihan, dan ia adalah dari nama-namanya. Tapi dia gabungkan juga. Dia kata Alif Lam Mim ni sumpah, Allah bersumpah. Tapi dalam sumpah tu dia merupakan nama-nama Allah. Jadi huruf Alif Lam Mim ni ia adalah merupakan dari nama-nama Allah yang Allah jadikan sumpah dalam surah ini. Ya Allah jadikan sumpah dalam surah ini. Ya, baik. Okey. Sebahagian ulama menolak kaul ini. Ada ulama dia tak terima, dia kata taklah, dia kata dak kalau ulama tu orang Kedah, dia kata dak tapi mana ada ulama yang menjadi penafsir ni, tak ada orang Kedah ni, orang Arab dia ataupun ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan. Dia kata tak, dia kata bukan sumpah, dia kata mereka menolak penafsiran yang mengatakan huruf-huruf ini adalah sumpah. Kata mereka ada hujah mereka. Kata mereka tidak benar bahawa ianya adalah sumpah, kerana sumpah terikat dengan kata-kata sumpah. Dia kata kalau sumpah, dia ada perkataan yang jadi perkataan sumpah. Sungguh contohnya, dia bagi contoh sini. Contoh perkataan-perkataan sumpah ialah inna, qad, laqad, ma. Inna, qad, laqad, ma. Itu contoh. Inna, tu. Qad bermula dengan perkataan-perkataan ini, baru dia jadi sumpah. Dalam Islam pula, sumpah tu ada perkataan wallah, wabillah, watallah. Sumpah tu daripada perkataan wallah, wabillah, watallah. Itu kalau Islam lah. Kalau orang Arab dulu dia nak sumpah, dia guna perkataan inna, qad, laqad, ma. Jadi tidak ditemui di sini kata-kata sumpah ini sebagaimana yang disebutkan tadi. Maka tidaklah boleh ia menjadi sumpah. Ini hujah para ulama yang menolak bahawa huruf yang terputus-putus ini adalah dari persumpahan Allah. Mereka menolaknya, mereka tidak menerimanya. Baik. Dan jawapannya, lalu penafsir dia jawab. Dia jawab kat sini, tuan-tuan. Ni kejap saya nak tengok ni. Qurtubi. Ni Qurtubi lah. Qurtubi yang menyalin pendapat-pendapat ni tadi. Qurtubi yang menyalin perkataan siapa tadi? Al-Kalbi tadi, yang mengatakan alif huruf-huruf terpotong-potong ini adalah sumpah. Qurtubi juga menyalin perkataan para ulama yang menentang penafsiran huruf-huruf terputus-putus ini adalah sumpah. Dan Qurtubi pula jawab. Dia jawab, maknanya Qurtubi dia membela pendapat Al-Kalbi tadi. Dia bela, dia pertahankan, dia setuju bahawa huruf Alif Lam Mim ini boleh ditafsirkan sebagai sumpah-sumpah Allah. Dia kata apa? Dan jawapannya, kata dia, boleh dikatakan bahawa ia adalah sumpah. Boleh. Qurtubi kata, pada aku lah, kata Qurtubi, bahasa Melayu kitanya. Alif Lam Mim ni boleh kalau nak ditafsirkan sebagai sumpah-sumpah Allah. Boleh. Dengan melihat kepada firman-Nya Ta'ala la raiba fihi. Cuba tengok ayat tu balik. Nanti kalau ini ayat kedua. Dalam ayat kedua disebut Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fihi. Dia kata, kalau kita tengok pada perkataan la raiba fihi ni, maka kita akan nampak bahawa Alif Lam Mim ini adalah perkataan sumpah. Katanya lagi dalam menyambung huraian dia, sekiranya menyambung penjelasan dia, sekiranya seseorang bersumpah, maka dia berkata wallah,
wallah hadzal kitab la raiba fihi. Kan kalau orang tu nak bersumpah, dia akan kata wallah, demi Allah, hadzal kitab, kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Demi Allah, kitab ni tak ada keraguan padanya. Jadi bermakna kalau kita gabung ke ayat 1 dengan ayat 2, kita akan nampak bahawa huruf terpotong-potong itu adalah sumpah. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi. Kan? Maknanya Allah bersumpah, kitab ni, kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Allah nak bersumpah bahawa Al-Quran ini suatu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya, tidak ada keraguan padanya. Baik. Itu akan lebih tepat. Jadi kalau maknanya, kalau bahasa tepatnya wallah hadzal kitab la raiba fihi, demi Allah, kitab ini tak ada keraguan padanya. Tapi Allah, pendekatan Allah tadi, alif lam mim, zalikal kitab, alif lam mim, kitab itu, ataupun nafsirannya nanti, kitab ini la raiba fi, tak ada keraguan padanya. Ya, baik. Itu akan lebih tepat. Dan jadilah kata la itu jawapan kepada sumpah. Jadi la raiba fi itu jawapan sumpah. Dia sumpah, dia ada jawapan, kan? Ya, bila kata macam wallah, itu sumpah. Ya, hazal kitab, itu dia punya penegasan. Jawapan dia la raiba fi. Jadi la raiba fi ni jawapan dia. Maka la itu jawapan kepada sumpah. Dan jadilah kata la itu jawapan kepada sumpah. Itu membuktikan perkataan Al-Kalbi dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas benar dan sahih. Jadi kata Qurtubi lagi, itu membuktikan perkataan Al-Kalbi dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas benar dan sahih, bahawasanya alif lam mim ini adalah sumpah. Maka sesungguhnya dikatakan, tapi Qurtubi tidaklah bermaksud hanya bermakna sumpah. Ya, Imam Qurtubi tidaklah bermaksud nak mengatakan bahawa alif lam mim ni hanya ditafsirkan sebagai sumpah. Tak. Ya, nama Allah apa ya, nama surah apa boleh juga, sumpah pun boleh juga. Ya, nak kata dia sebagai sumpah pun boleh juga. Ya, baik. Itu membuktikan perkataan Al-Kalbi dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas benar dan sahih. Ya, benar dan sahih. Maka sesungguhnya dikatakan, apakah hikmah sumpah dari Tuhan? Apakah hikmah sumpah dari Tuhan? Apa sih hikmah dia pula? Kenapa pula Tuhan bersumpah dekat sini? Apa hikmah dia? Dikatakan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan orang-orang Arab, apabila sebahagian mereka mendaki menegaskan kata-kata mereka, mereka bersumpah di atas kata-kata mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menegaskan ke atas mereka hujah bahawa dia bersumpah bahawa Al-Quran adalah daripada sisinya. Apa hikmah Allah bersumpah? Sebab Allah nak ambil uslub orang Arab. Sebenarnya dalam Islam ni tak elok kita buat banyak bersumpah. Ya, dalam Islam ni tempat nak bersumpah ni tempat tertentu sahaja. Tempat yang dituntut sahaja oleh syariat, bersumpah baru kita bersumpah. Kita tak boleh sekejap-kejap sumpah, sekejap-kejap sumpah tak boleh. Tempat tertentu sahaja yang dituntut oleh syarak bersumpah baru bersumpah. Jadi dalam syariat Islam sebenarnya kita tak digalakkan bersumpah dengan mudah-mudah. Tetapi dalam konteks ayat ini Allah nak nak selaraskan dengan perangai orang Arab. Orang Arab perangai dia macam tu. Dia nak menegaskan perkataan dia, dia suka bersumpah. Wallah, wallah. Dia bersumpah. Ya. Jadi Tuhan pun bersumpahlah dekat sini, menegaskan bahawasanya Quran ini suatu kitab yang tidak ada keraguan.
Jangan kamu ragu bahawasanya ia datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebahagian daripada mereka, yakni para ulama, berkata sebahagian daripada mereka, yakni para ulama, alif lam mim maknanya, tak nampak kecil tulisannya. Alif lam mim maknanya anzaltu alaika hadzal kitab minal lauhil mahfuz. Ya. Ada pula para ulama tafsir, mereka menafsirkan. Ada pula para ulama tafsir, mereka menafsirkan alif lam mim ini dengan panjang lebar sikit, iaitu anzaltu alaika hadzal kitab. Itu daripada alif tu. Alif tu anzaltu alaikal kitab, anzaltu alaika hadzal kitab, ya. Dan anzaltu tu aku turunkan, alaika ke atas kau, hadzal kitab, kitab ini. Itu alif tu. Alif tu dia mewakili perkataan anzaltu alaika hadzal kitab. Anzaltu tu maknanya aku turunkan. Kalau anzalna, kami turunkan. Kan ada nama artis nama Anzalna tu. Agaknya daripada situlah ambil. Mak bapak dia yang menamakan tu, datuk dia ke tak tahulah siapa bagi dia nama Anzalna tu. Agaknya daripada perkara juga ayat Quran, anzalna alaikal kitaba, macam cara ada ayat Quran. Jadi anzalna tu maksudnya kami menurunkan. Di sini anzaltu, alif tu ila anzaltu alaika hadzal kitab, aku turunkan ke atas kau kitab ini. Minal lauhi, lam tu minal lauhi. Lam tu minal lauhi, iaitu perkataan al-lauhi tu, lam pada lauhi tu, iaitu aku turunkan kitab ini kepada engkau daripada luh. Daripada luh. Mim tu al-mahfuz. Luh mahfuz, suatu papan tulisan, suatu tablet, al-mahfuz yang dipelihara, yang dijaga, yang dipelihara dan yang dijaga, ya, yang dipelihara dan yang dijaga. Jadi ada yang menafsirkan alif lam mim ialah anzaltu alaika hadzal kitab minal lauhil mahfuz. Aku menurunkan ke alif ialah aku menurunkan ke atas engkau kitab ini. Lam ialah minal lauhi, daripada luh. Mim tu mahfuz, yang dipelihara atau yang dijaga. Dan kita habiskan sikit je lagi, nak habis dah. Apa nama ni? Tafsiran ayat 1 siri 2 ni. Kemudian ada pula para ulama yang mengatakan bahawa huruf-huruf yang terputus-putus itu adalah nama dari nama-nama Al-Quran, ya. Ada pula para ulama yang mengatakan bahawa huruf-huruf yang terputus-putus itu adalah nama dari nama-nama Al-Quran. Macam tadi juga, ini sebenarnya ada tafsiran ke atas tadi. Huruf-huruf itu adalah mewakili nama-nama Al-Quran. Alif Lam Mim, surah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, surah Alif Lam Ra, ya. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Ali At-Tirmizi bahawasanya dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan seluruh apa yang ada di dalam surah itu dari hukum hakam dan kisah-kisah di dalam huruf-huruf yang dia menyebutnya di awalan-awalan beberapa surah. Ya. Dia menyebutnya di awalan beberapa surah, ya. Tidak mengetahui tentang perkara itu selain Nabi. Kemudian dia menjelaskan perkara itu di dalam semua surah supaya orang dapat memahaminya. Tapi ada juga ulama tafsir macam tadi yang mempertikai pendapat ini dengan mengatakan bahawa, ya, tidak, dia kata sebab nama surah ni dah ada nama lain. Itu khilaf lah. Itu khilaf di kalangan para ulama, ya. Jadi tak apalah mereka berkhilaf sesama mereka, ya. Mereka khilaf sesama mereka, itu tidak masalah, ya. Jadi kita pula janganlah gaduh pula, gaduh pula.
Kan? Contoh macam apa nama ni? Apa contoh ya? Para ulama yang berbeza pendapat. Sahabat Nabi disuruh menyerang satu kampung Yahudi, perkampungan Yahudi. Ya, suruh menyerang satu perkampungan Yahudi. Kan? Mereka ada Nabi pesan, Nabi kata, jangan solat asar. Jangan solat asar selagi kamu tak sampai dekat perkampungan tersebut. Jangan solat asar. Jadi bila punya jalan, kampung tu jauh lagi, asar dah nak habis. Jadi ada sebahagian sahabat berhenti solat asar. Ya, ada sebahagian sahabat kata, mana boleh, Nabi dah pesan jangan solat asar selagi tak sampai dekat kampung tu. Sahabat yang nak berhenti kata, iyalah, itu kalau asar masih ada. Asar ni ada waktu dia. Ni waktu asar nak habis dah ni. Jadi kalau kita teruskan berjalan, habis waktu asar. Jadi sahabat terbahagi dua masa tu. Ya, ada yang berhenti solat asar, ada yang meneruskan perjalanan dan hanya solat asar bila dah sampai kampung berkenaan. Bila dah habis perang, balik ke Madinah, tanya ke Nabi, macam mana Rasulullah ni, siapa mana yang betul? Nabi senyum. Nabi kata dua-dua betul. Dua-dua betul. Jadi sahabat yang berbeza pendapat ni dia tak bergaduh. Kan? Begitu juga para ulama tafsir yang berbeza pendapat. Misalnya, siapa yang disembelih, Ismail ataupun Ishaq? Sebenarnya ada dua pendapat, tuan-tuan. Kita di Malaysia ni mungkinlah kita tak pernah dengar perbezaan pendapat. Kita di Malaysia ni yang selalunya kita dengar, yang disembelih tu adalah Ismail. Dalam buku sekolah kita, dalam kebanyakan penulisan di Malaysia ini, dalam kitab-kitab lama, dia sebut Ismail. Tetapi sebenarnya Quran dia tak sebut nama. Hadis Nabi pun dia tak sebut nama. Dia hanya kata anak Nabi Ibrahim. Ulama yang sebut nama. Jadi ulama terbahagi dua. Ada yang kata disembelih tu ialah Ismail. Ada yang kata yang disembelih tu ialah Ishaq. Yang nak disembelih tapi tak jadi itu Ishaq. Ada yang kata yang nak disembelih tapi tak jadi itu Ismail. Jadi ulama ni dia terbahagi dua. Jadi ulama ni dia tak bergaduh. Walaupun mereka berbeza pendapat, mereka ada hujah masing-masing, ada nas dan dalil masing-masing, mereka tak bergaduh sesama mereka. Kita anak murid ni bergaduh. Bukan anak murid betul pun, ikut-ikut dari jauh je bergaduh. Sebab tu tak bergaduh lah. Tak bergaduh. Macam dulu kan, isu kalimah Allah. Saya tak nak ulas panjang lah, saya nak ulas sikit je. Dulu masa kali pertama kalimah Allah ni muncul, kan? Tok Guru Nak Aziz seperti mengatakan pendapat boleh orang bukan Islam guna kalimah Allah. Ya? Datuk Harun-Din kata tak boleh. Antara Datuk Harun-Din dengan Tok Guru Nak Aziz tak bergaduh. Mereka berbeza pendapat tapi mereka tak bergaduh. Kita pula yang nak bergaduh, kan? Ya, kita jadi tak betul tu. Macam hari ni kita tengok terdapat perbezaan pendapat kalangan para ulama. Jadi kita pandai-pandailah menguruskan perkara ini. Jangan sampai kita umat Islam berpecah belah, bergaduh. Yang penting kita perlu bersatu. Bersatu padu untuk menghadapi mereka dalam perkara yang lebih besar. Jangan kerana isu ni kita bergaduh pecah belah, dah tak kuat nak lawan, nak berdepan dengan musuh-musuh Islam. Ya, itulah. Jadi maknanya tafsiran-tafsiran ini adalah khilaf di kalangan para ulama yang muktabar. Ya. Jadi dah hampir 1 jam. Ni saya tak ingat kita start pukul berapa tadi, 9 suku ke 9.30, lebih kurang itulah. Kalau 9.30 maknanya lebih kurang 45 minit. Kalau 9 suku maknanya kalau 9.30 1 jam lah, setengah jam lah. Ya, hampir setengah jam lebih. Tapi saya rasa bukan 9.30. Ya, sebelum 9.30 saya dah mula kuliah dah. Dan saya ada janji, lepas ni saya akan sambung, kita akan sambung. Ada juga tafsir ayat 1 siri 3 dan ayat 1 siri 4.
Saya cadang dalam hati saya nak tinggalkan je tafsir ayat 1 siri 3 4 ni. Saya dah post dah dalam blog saya dan web saya. Tapi kalau ada permintaan nak teruskan bacaan tafsir ayat 1 siri 3 dan tafsir ayat 1 siri 4, saya akan teruskan bacaan. Tapi kalau tak ada permintaan, tak banyak permintaan meneruskan, saya akan tinggalkan bacaan tafsir ayat 1 siri 3 dan ayat 1 siri 4. Saya tinggalkan, tuan-tuan bacalah sendiri. Ya, saya dah ada postkan dalam web saya dan blog saya. Dalam web saya ustazsyam.com dan dalam blog saya bekal selepas mati.blogspot.com. Jadi boleh baca sendiri. Tapi kalau ada permintaan yang ramai untuk saya baca juga, saya akan bacakan. Kalau tidak, saya akan terus kepada tafsiran ayat 2. Membaca dan mengulas tafsir ayat 2 daripada surah Al-Baqarah ini. Ya. Okey, jadi saya ada berjanji nak sambung kisah seram yang secara tak sengaja tu saya tercerita. Saya ada janji nak sambung kisah seram yang saya cerita. Kalau dalam pertemuan yang lalu boleh rujuk balik, saya tak naklah cerita balik. Saya ada cerita kisah saya menginap di sebuah rumah di sebuah negeri di sebelah timur negara kita, ya, dan berlakulah perkara yang agak menyeramkan, ya. Peristiwa yang tuan-tuan boleh dengar balik dalam rakaman lalu. Kemudian saya ada janji cerita kedua di rumah yang sama. Dan apa sebenarnya cerita rumah tu saya nak cerita malam ni. Baik tuan-tuan, dalam pertemuan yang hari tu saya dah cerita, saya pergi dengan isteri saya dan anak-anak saya naik kereta, ya, pergi, dan berlakulah apa yang saya dah cerita tu. Habis, kemudian tuan-tuan, saya dipanggil lagi untuk berceramah di negeri berkenaan. Saya sekali lagi didudukkan di rumah itu. Saya sekali lagi didudukkan di rumah itu, ya. Saya pun, tapi kali ini saya tidak pergi dengan isteri dengan anak saya. Kali ini saya pergi dengan adik ipar saya. Ya, adik ipar saya lelaki. Saya ada adik ipar lelaki 3 orang. Tak payahlah saya sebut nama, ya, tapi yang paling tua, adik ipar saya yang paling tua. Saya ajak dia pergi. Tak nak sebut nama lah, tak payah sebut nama. Saya ajak dia pergi, dia pun nak ikut, ya, kerana isteri saya tak dapat ikut kot. Saya pun tak tahu kenapa, tak ingat sebab dia. Tapi kali kedua ni saya pergi dengan adik ipar saya. Saya pergilah dengan adik ipar saya, tuan-tuan. Saya pergi macam biasa, saya dah tahu, tapi adik ipar saya tak tahu. Dan saya tidak pun cerita apa-apa dengan adik ipar saya ni. Ya, saya tak cerita. Saya diam je, relax je, buat relax je, tak cerita apa-apa dekat adik ipar saya ni. Ya, sampai dekat rumah tu, dia pun mengulas lah. Dia kata, besar rumah ni Abang Syam. Dia kata, besar rumah ni. Saya kata, ya besar. Ada 6 bilik, dia kata. Alim pilih, dah tersebut nama dia dah, ya. Pilihlah bilik mana nak tidur. Lalu dia pilih salah satu bilik. Dia kata, bilik ni takutlah macam, dia kata, sebab ada gambar-gambar baby. Dia kata gambar tu macam hidup pula, macam baby tu hidup pula, dia kata. Dia pun pilih salah satu bilik. Yang lain, saya pun duduk bilik utama lah, sebagaimana yang saya duduk dengan isteri saya tu, ya, bilik yang utama. Ya, bilik utama. Saya duduk. Lepas tu dia tengok bilik tu, dia kata besar rumah ni, ya. Lepas tu dah keluar makan, dah keluar ceramah, balik kembali ke rumah tu, tidur. Kali ni taklah saya pergi cari hotel apa, tak ada. Saya balik, saya tidur kat rumah tu. Saya pun masuk bilik saya. Saya pun, adik ipar saya pun masuk bilik yang dipilih nak tidur. Tengah malam, tuan-tuan, saya tak ingat, pukul 2 atau pukul 3 lah. Pukul 2 pagi atau pukul 3 pagi. Pukul 2 pagi lebih kurang kot. Dia datang. Dia kata, Abang Syam, boleh tak tidur kat bilik Abang Syam ni? Saya tidur bawah kat papan ni. Papan ni tak sejuk. Bilik sana tak ada papan, lantai batu, sejuk. Saya pula tak berapa selesa tidur atas katil. Jadi saya nak tidur kat papan lah bawah ni, boleh? Saya kata boleh. Saya dah syak dah ni.
Saya syak dah. Tapi tak apalah, biarlah dia pun ambil bantal dia tidur kat lantai papan tu. Saya pun terlelap lah tuan-tuan, terlelap. Lampu tak tutup. Sebab dia kata Abang Syam boleh buka lampu tak, jangan tutup. Saya kata tak apa, boleh, Abang Syam boleh tidur tanpa lampu tutup. Saya pun terlelap, tiba-tiba dia kejut saya. Dia kata, Abang Syam bangun, dia kata. Saya kata, kenapa Lim? Kenapa? Abang Syam ada picit-picit handphone ke tadi? Saya kata, kenapa? Ada bunyi orang picit handphone lah, tit. Masa tu saya pakai handphone Bosch, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan handphone Bosch? Siapa masih ingat lagi handphone Bosch? Handphone Bosch ni kalau kita baling anjing tu mati. Kalau anjing tu tak mati kena baling pun, anjing tu akan jual kain. Tahu jual kain? Bila kita baling sakit dia pun jual kain. Kain. Kata anjing tu. Dia punya beratnya handphone Bosch ni. Kalau kita baling anjing sakit, saya bukanlah suruh baling anjing pula. Contoh ya. Jadi handphone tu tuan-tuan ingat tak, kalau kita picit dia bunyi tit picit. Jadi dia kata ada bunyi orang picit handphone tadi, dia kata. Saya pun tak nak dia takut. Padahal saya tidur tuan-tuan. Saya tidur. Saya kata ada Abang Syah ada picit-picit handphone tadi. Kerana saya tak nak dia bimbang. Saya pun tidur balik. Tengah tidur dia kejut saya lagi. Dia kejut lagi. Dia kata, Abang Syam, cuba tengok kipas tu Abang Syam. Tengok, saya pun tengok. Kipas tu tuan-tuan, dia laju. Lepas tu dia perlahan, dia berhenti. Dia laju balik, dia perlahan, dia berhenti. Dia laju balik, dia perlahan, dia berhenti. Kenapa kipas tu macam tu Abang Syam? Saya kata rosak kot. Saya kata rosak. Dia kata kalau rosak, mestilah dia sama ada laju tak boleh perlahan, atau perlahan tak boleh laju, atau dia tak boleh pusing langsung. Ini dia laju, dia perlahan, dia laju, dia macam dia ada orang off on dia. Abang Syam dia kata. Saya kata taklah kot. Dia boleh jadi juga rosak macam tu. Motor dia dalam tu ada masalah. Tak ada. Tadi Abang Syam saya ada dengar bunyi orang basuh kain dalam bilik air. Oh, itu jiran sebelah kot. Jiran sebelah, saya kata dia basuh kain malam-malam, tak boleh tidur. Lepas tu saya dengar bunyi loceng Masya, bunyi loceng. Saya kata tu mungkin lembu penduduk kampung ni, dia terlepas ke, lembu tu ada loceng, jadi loceng kat lembu tu bunyi. Tu saya pun terlelap balik. Sampailah pagi subuh, bangun sembahyang subuh apa semua. Lepas sembahyang subuh tu saya keluar bilik. Saya tengok semua pintu tingkap dibuka. Adik ipar saya buka semua pintu, semua tingkap dia buka. Dia kata, Abang Syah, rumah macam ni kita kena buka semua pintu, semua tingkap. Saya kata, suka hati kau lah. Ya, Lim, saya kata suka hati. Lepas tu kita pun siap-siap, tutup balik pintu, tingkap semua, kunci. Macam hari itulah, hantar kunci kat rumah dia yang ada isteri dia kat pejabat. Saya pun baliklah ke Kuala Lumpur. Begitulah tuan-tuan, cerita keduanya. Saya lupa nak cerita. Tu dia tak dapat lah nak kata apa-apa. Tapi tentang basuh kain tu dia kata, mana ada rumah jiran. Saya pun senyum je lah. Ya ke? Kata, entahlah. Tak apalah, biarlah benda tu malam tadi pun, saya kata. Saya pun balik rumah. Kemudian nak ceritanya tuan-tuan, sebulan dua kot. Selepas tu, tak berapa lama lepas tu lah. Tapi bukanlah sehari dua, mungkin seminggu dua, mungkin sebulan dua. Selepas tu, saya jumpa balik tuan rumah tu, sahabat ni tiba-tiba beg dia beralih. Letak cermin mata dekat sini, tiba-tiba cermin mata dia beralih. Barang-barang dia beralih dalam rumah tu. Beralih. Dia tak berani nak sewa dah. Dia keluar, dia tinggal pergi cari rumah lain. Begitulah selanjutnya pelari. Dua jenis. Macam manusia juga. Ada orang kafir, ada orang Islam. Ada manusia yang Islam, ada manusia kafir. Yang Islam tu pula ada yang Islam yang baik, ada orang Islam yang jahat. Walaupun dia Islam, dia jahat. Macam tu. Jin pun macam tu juga. Ada Islam, ada kafir. Yang jin Islam ni pun ada jenis baik, ada jenis jahat. Jadi dia kata ni jin Islam. Ada logiknya. Ada logiknya. Apa logik dia tuan-tuan? Sebab saya kata, kan ingat tak dalam cerita pertama hari tu, saya masuk-masuk rumah tu bulu roma saya tegak. Saya sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas tu saya ada rasa benda bertiup kat tengkuk saya. Nyaman je, sedap je angin tu bertiup. Lalu hati kecil saya kata,
Ini benda baik, bukan benda jahat. Ini makhluk yang jenis baik, bukan jenis jahat, saya pun selesa. Jadi saya rasa betul lah cakap, maknanya ada relevan dengan apa yang ustaz tu cerita. Dia jenis jin atau bunian yang baik, bukan jenis yang jahat. Muslim yang jenis semayang, yang jaga agama, dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, ni kita kena faham. Jadi jin ni adalah yang kelibat itu jin. Jangan pada saya tak setujulah. Kita kata itu roh orang yang dah mati kat rumah tu, ini roh orang yang dah mati kat tepi jalan ni, ini roh orang yang dah mati kena bunuh dekat sini. Pada saya bukan roh dia dah. Orang yang mati ni roh dia dah pergi. Kalau Islam dia pergi kat kubur dia. Sama ada kubur dia jadi taman syurga ataupun lubang neraka. Kalau dia bukan Islam, dia bukan. Jangan kaitkan dengan roh yang dah mati ke apa, jangan. Kalau saya lah, itu bagi pendapat saya. Kalau tak setuju tak apa. Sebab kalau nak kata itu roh orang yang dah mati, tak apalah. Tapi tak ada hujah. Buat masa ni dari segi agamanya tak ada hujah yang kuat. Tak ada Quran, tak ada hadis yang nak mengatakan itu roh orang yang dah mati itu kerana dibunuh, tu tak ada. Tak ada dalam simpanan agama, tak ada. Jadi itu sebenarnya jin yang jahat, yang nak kacau kita, sama ada kafir ataupun bukan kafir ataupun Muslim. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya tangguhkan sekali lagi bacaan apa yang berhajat malam ni. Kita jumpa lagi dalam jadual-jadual kita yang akan datang. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah surah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, InsyaAllah.